Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Hei, heran benar. Teman tengok rupa muka. Beza benar. Dengan gadis kampung teman. Pakai seluar ketat. Baju dema sedan. Rambut kerat pendek. Omong hijau merah di dia. Rupanya mi kecil sekolah. Tapi teman menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya. Mika lebih tua. Teman belia remaja. Rasa dia ni muda belia tak ada maknanya. Itu lagu Mr. Oz dengan Mona. Rayham ni memang banyak lagu-lagu rakyat. Yang kan apa tadi ingatkan mengata kau. Dah. Ada satu lagu lagi. Oi, lagu ni kalau orang dengar takut. Oh, hei, you tengok apa syaitan bila berjalan malam teroyong ayat. Kita dekat mana? Oh, sekarang kita berada di Sungai Bil dalam daerah Mualim. Daerah Mualim ni satu daerah yang angkat menjadi daerah automobil. Nama je automobil, tapi sungai tak ada kena pun Sungai Bil dengan dia. Dan daerah ni juga adalah daerah Proton ataupun daerah belia. Okey, kalau macam tu, saya nak tanya lagi. Apa maksud mu'alim? Mu'alim tu perkataan Arab yang bermaksud ilmu dan ilmuwan. Sesuai benarlah dengan daerah ini yang ada Maktab Perguruan Sultan Idris. Itu nama dulu. Nama sekarang ditukar kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekian, terima kasih. Pandai nampak sangat berilmu tu. Tak apa dalam mu'alim ni. Tapi terus nyanyi lagi. Mana gayanya? Kita tak sebaya. Jika lebih tua, teman muda belia. Tengok atas bukit mercu ibuh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kansar. Bandar Diraja tempat lahir labu sayur. Isi air sejuk tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa Episod ke-11, kami ke daerah paling hujung dalam negeri Perak dan pintu masuk ke negeri ini jika dari selatan, iaitu Mualim. Mualim telah diisytiharkan sebagai daerah baharu oleh baginda Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada 11 Januari 2016 di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim. Daerah ini adalah sebahagian besar daripada daerah Batang Padang. Berkeluasan 93,434.65 hektar dan merangkumi 3 mukim, Selim, Hulu Bernam Timur dan Hulu Bernam Barat. Jika ke Tanjung Malim, antara lokasi yang terkenal dan disebut ramai adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Ditubuhkan pada tahun 1922 sebagai kolej guru, UPSI kemudiannya dikenali sebagai Kolej Latihan Sultan Idris, SITC. Hebatnya apabila UPSI merupakan universiti pendidikan pertama dan salah satu institusi pengajian tinggi tertua di Malaysia. Dah alang-alang kita berada di UPSI, Muzium Pendidikan Nasional antara lokasi yang wajib kita lawati. Kami kongsikan sedikit sejarah tentang bangunan Suluh Budiman yang kini dijadikan Muzium Pendidikan Nasional. Terletak di dalam ruang kampus lama Universiti Pendidikan Sultan Idris, bangunan Suluh Budiman telah dibina pada tahun 1919. Atas dasar keprihatinan kerajaan, bangunan bersejarah ini telah dinaik taraf sebagai Muzium Pendidikan Nasional dengan kos RM9.8 juta. Muzium Pendidikan yang pertama negara dipelihara dengan kos terbabit dan diiktiraf sebagai mercu tanda kegemilangan pendidikan tanah air. Projek pemuliharaan bangunan terbabit dimulakan pada 24 Ogos 2009 untuk dijadikan sebagai Muzium Pendidikan Nasional dengan merujuk kepada prinsip konservasi bangunan bersejarah seperti diperuntukkan mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan Garis Panduan Konservasi Jabatan Warisan Negara.
Bangunan Suluh Budiman berperanan dalam menyumbang pembangunan negara dan bangsa, malah kebangkitan nasionalisme yang menjadi pemangkin kepada perjuangan kemerdekaan turut bermulanya di sini. Dalam pada itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu amat yakin bahawa Muzium Pendidikan Nasional berperanan besar sebagai pusat khazanah sumber ilmu serta sejarah pendidikan negara. Ia juga merupakan satu penghormatan kepada dunia pendidikan negara melalui pameran khazanah lama dan terkini yang melambangkan pencapaian sistem pendidikan di Malaysia dari era sebelum merdeka sehingga kini. Galeri ini akan membawa Koma memahami susul galur pendidikan di tanah Melayu sehinggalah sekarang, termasuk mengenali tokoh-tokoh yang cukup signifikan peranannya dalam lapangan dunia pendidikan negara. Dah habis melawat Muzium Pendidikan Nasional, kami beralih ke Rumah Zakbar pula. Sebuah rumah kecil yang dikatakan pernah didiami oleh tokoh Persuratan Agung Melayu iaitu Pendeta Zakbar, dijadikan sebagai salah satu bangunan warisan kenangan. Di sini kami kongsikan info tentang cendekiawan ulung bernama Pendeta Zakbar. Zakbar atau nama penuhnya Zainal Abidin Ahmad, lahir pada 16 September 1895 dan meninggal dunia pada 23 Oktober 1973. Beliau merupakan seorang sastrawan dan pemikir Melayu berketurunan Minangkabau yang giat menulis sekitar tahun 1940-an. Beliau merupakan seorang cendekiawan Melayu yang dihormati dan selama hampir 40 tahun, beliau aktif dalam kegiatan penulisan termasuk penterjemahan. Aktiviti beliau juga tertumpu kepada penerbitan buku sekolah dan bacaan umum di Biro Penterjemahan Maktab Perguruan Sultan Idris. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Hari ini kita bersama dengan Yang di-Pertua Malin Daerah Tanjung Malin. Encik Faizal Nizam. Betul. Orangnya muda lagi. Perak ni semua muda-muda aja. Yang di-Pertua kan. District officer semua muda-muda. Sebab itulah Perak ni kawan. Jadi terwujudnya orang kata Tanjung Malim ni kita tahulah. Dulu memang dah Tanjung Malim, daerah Mualim kan. Ya. Tapi terkenal dengan Bandar Proton. Proton City. Cerita sikit pasal Proton City. Okey, Zul ya, sila ya. Ya, Proton City ataupun Bandar Proton ni sebenarnya mula wujudlah hasil daripada limpahan ya untuk pembangunan di Lembah Bernam pada tahun 90-an lagi. Ya, betul. Antara kerajaan negeri Perak ketika itu dan juga kerajaan Selangor ketika itu. Dan ia terletak ya di sebelah kanan Lebuh Utara Selatan, betul ya, dan berada di antara bandar Tanjung Malim dan juga bandar Slim River. Di bandar Tanjung Malim pun ada lukisan mural tau. Istimewanya, lukisan mural ni dilukis pada setiap lorong di tengah bandar Tanjung Malim. Mula dilaksanakan pada tahun 2017
Inisiatif ini adalah di bawah program Bandar Mesra Belia Tanjung Malim. Idea awal terlaksananya Mural Lane di Mualim ini adalah salah satu daripada prinsip Bandar Mesra Belia, iaitu Work, Live, Learn and Play, yang mana seni adalah salah satu dari inspirasi dan semangat para belia. Menarik kan? Mohonlah ke Bandar Tanjung Malim bagi menghayati seni mural yang cantik dan kreatif ni. Perjalanan kami diteruskan pagi ini ke destinasi seterusnya, iaitu ke Pos Tenau yang terletak di Ulu Slim, Slim River, Perak. Kalau kamu nak tahu, orang asli di negeri Perak ini, kesayangan Menteri Besar Perak tau. Datuk Seri, Syah nak tanya. Syah nak tanya. Terima kasih lah ya. Silakan. Okey Datuk Seri. Apa dia soalan ni? Orang tahu. Orang nak Datuk tahu. Seri ni memang sangat mementingkan orang-orang asal kan? Ya. Saya pentingkan semua orang. Oh betul. Termasuk orang asal. Kita nak termasuk orang asal. Kan, jadi Ya. Syah sendiri pun nak tahu agaknya apa perancangan kerajaan negeri sendiri untuk memastikan orang asal ni tidak ketinggalan. Nombor satu, kita nak jaga semua orang, termasuk orang asal. Tetapi di kalangan yang mereka yang memerlukan pembelaan adalah orang asal dan juga orang B40. Tetapi orang asal ni di pedalaman dan amat memerlukan pembelaan dari segi perkhidmatan, pelajaran, kesihatan dan sebagainya. Maka saya dan kerajaan negeri memang memberi fokus kepada golongan kaum orang asal. Namun saya kira jika kita bersatu hati dalam perkara ini, insya-Allah mereka mampu kita keluarkan daripada kepompong kemiskinan ataupun daripada kita masukkan ke arus perdana dalam mainstream dari segi perkhidmatan terutama sekali kesihatan dan pelajaran. Kerumuh Kenai Perak beruntung benar. Hadir bersama sepanjang penggambaran ini adalah para pegawai Majlis Daerah Tanjung Malim dan agensi yang cukup sinonim dengan kaum orang asal, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar. Pos Tenau merupakan penempatan orang asal yang terdiri dari kaum Semai yang majoritinya beragama Kristian. Penempatan ini terletak di kawasan lembah dengan ketinggian mencecah 730 meter. Penduduk di sini bergantung kepada kemudahan air graviti, iaitu air dari atas bukit. Tenaga solar pula untuk kemudahan elektrik bagi kegunaan seharian mereka. Pos Tenau ialah nama gabungan 4 buah kampung yang diketuai oleh seorang Tok Batin dengan populasi penduduknya lebih 500 orang. Jangan kata kaum orang asal terpinggir dari mendapat bantuan pihak berwajib. Dengan suasana bersih, kediaman yang tersusun cantik, air sungai yang jernih, dikelilingi pula dengan hutan hujan tropika, kriteria ini sudah cukup sempurna untuk menjadikan Pos Tenau sebagai destinasi pelancongan terkenal dalam daerah Tanjung Malim. Kehadiran kami disambut mesra dengan adat istiadat kaum Semai dengan memakaikan tempok dan selimpang kepada tetamu, lalu dijamukan dengan buah-buahan tempatan. Sambil menikmati buah-buah yang ditanam sendiri penduduk tempatan, mereka akan bertanya khabar dan berborak mesra bagi mengenali tetamu dengan lebih dekat. Menurut Tok Batin, Yok Komlok, 52 tahun, acara sambut tetamu ini adalah adat istiadat penduduk di sini sebagai tanda penghormatan kepada pengunjung yang datang melawat ke penempatan mereka. Tok Ali dengan Kak Cik Fatimah? Ya. Saya selalu dengar nama je. Yang mana satu Tok Ali? Ini kacip. Oh, yang besar ni Kak Cik Fatimah. Yang daun kecil tu Tongkat Ali. Tongkat Ali. Daunnya pun dah pahit. Betul Ya. Daunnya pun dah ada. Tak rasa. Cuba. Oh. Bagus ni. Try rasa dulu. Boleh, tak ada masalah. We best lah kat kampung orang asal ni. Kita boleh ambil apa ni, tumbuh-tumbuhan dan ni secara baik. apa, semula jadi. Dah sampai di sini, Tok Batin mengajak nengok aktiviti memanjat petai pula. Menjual hasil tanaman seperti petai, buah-buahan merupakan salah satu sumber pendapatan para penduduk di sini. Dah nengok cara dekat kehidupan seharian orang asal, barulah kami faham adat dan budaya orang asal. Rasa tenang bila ke taman gunung lah. Gunung batu kapur, indahnya mata memandang.
jatuh cinta. Oh Kak Lima, nak ke mana? Katanya doyan dah berbunga. Yeah, yeah, yeah. Mana kamu? Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. Syiha tahu betapa cantiknya penempatan orang-orang asal dekat negeri Perak ni. Ya, ini yang kita dalam perjalanan ke pos Tenau ni. Berjumpalah ni Ayat Hojo ni. Pos Tenau ni. Cantik kawasan dia kan? Dia ada 4 kampung. 4 kampung duduk di pos Tenau. Jadi diketuai oleh seorang Tok Batin. Mereka ni bukanlah nak menolak kemodenan, kemajuan teknologi. Tapi mereka masih menjaga dan mengekalkan nilai-nilai tradisi, budaya mereka. Namun di samping itu juga mereka menerima kunjungan dari pelancong-pelancong dari luar. Bagusnya. Dan Syah sendiri sebenarnya sangat-sangat memuji dengan tindakan kerajaan negeri Perak ni sendiri. Sebab selain daripada negeri Perak ni besar dengan pembangunan, teknologi, tapi tidak sesekali melupakan masyarakat ataupun kaum orang asal ni sendiri, kan? Atau mengedepikan kaum orang asal ni. Ya, memang dia angkat, dijaga betul. Dia seronok dengan Datuk Seri Faizal ni. Betul. Menteri Besar Perak ni, dia suka sangat dengan orang asal ni. Dia jaga betul-betul. Turun dari pos Tenau, kami singgah makan tengah hari sekejap. Tidak membuang masa lagi, kami teruskan ekspedisi ke tempat riadah yang cukup popular di daerah ini. Pernah dengar Sungai Bil? Air terjun Kampung Sungai Bil adalah salah satu lokasi perkelahan yang cukup dikenali dalam daerah Mualim. Jika anda ke daerah Mualim, teman mencadangkan anda untuk singgah di sini, melihat dan merasai sendiri suasana di air terjun Kampung Sungai Bil. Destinasi seterusnya, kami dibawa ke kaki Gunung Liang Timur. Menuju ke Gunung Liang Timur, perlu menyusuri Kampung Sungai Dara. Gunung Liang Timur yang terletak di Beherang Ulu Tanjung Malim, Perak, berketinggian kira-kira 1934 meter dan salah satu dari puncak berkembar dengan Gunung Liang Barat 6,342 kaki dari paras laut. Kedua-dua puncak gunung ini berhampiran dan berkongsi kaki gunung. Gunung Liang Timur adalah di dalam kawasan hutan simpan Beherang yang dilaporkan kaya dengan flora yang mempunyai nilai perubatan. Yang kaki panjat gunung pasti udah biasa ke sini kan? Tapi ni teman nak pesan, sebarang aktiviti yang dilakukan di dalam hutan simpan kekeh ini seperti mendaki gunung, merentas hutan perlu mendapat kebenaran atau permit dari Jabatan Perhutanan dulu. Jangan main redah saja. Di hutan simpan kekeh Beherang ini juga dilarang sama sekali menebang dan mengambil hasil hutan, meneroka tanah untuk pertanian atau mendirikan bangunan. Jika sabit kesalahan, denda maksimum RM500,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau
kedua-duanya sekali. Hati rasa tenang bila ke taman gunung lah. Gunung batu kapur, indahnya mata memandang. Pantai bercahaya warna biru mok lawannya. Di Pulau Sembilan ada teman jatuh cinta. Oh Kak Lima nak kemana? Jika ke Tanjung Malim, tak sah kalau tidak singgah merasa Pau dalam daerah dikenali sebagai Proton City. Apa tidaknya, Tanjung Malim amat sinonim dengan hidangan kuih Pau yang mempunyai nilai rasa yang tersendiri. Moh kita kongsi gerai Pau yang paling popular di Tanjung Malim. Biasa dengan Pau Yip Mun. Pau Yip Mun amat terkenal di daerah ini. Memulakan perniagaan sekitar tahun 1926, Pau Yip Mun sehingga kini masih diminati ramai sehingga mampu mempunyai jenama produknya sendiri. Tauke Pau Yip Mun berbangsa Cina, tapi jangan risau, produknya dijamin halal. Maka tidak hairanlah para pelanggan setia Pau Yip Mun berbilang bangsa dan kaum. Pasti anda tertanya-tanya, kenapa Pau Yip Mun amat terkenal, bukan? Dengan mengekalkan resepi turun-temurun, Pau Yip Mun amat lembut. Istimewanya Pau ini akan kekal lembut walaupun dah sejuk. Apatah lagi kalau dimakan panas-panas dengan inti yang cukup mewah, berbaloi dengan harganya. Inti daging, ayam dan kacang dihancurkan serta dibentukkan pada saiz yang agak besar. Memang puas hati makan Pau di sini. Kedainya berlokasi di Persiaran Slim Permai 8, Tanjung Malim. Waktu operasi pula bermula jam 8 pagi sehingga jam 8 malam. Meneruskan misi merasa Pau di Tanjung Malim, Pau Sedili atau lebih dikenali sebagai Pau Upsi tidak kurang enaknya. Kedai Pau Upsi ini bertempat di kampus Sultan Idris Shah iaitu hanya kira-kira 5 minit dari Tol Tanjung Malim. Mula beroperasi pada tahun 2015, kedai Pau ini menyediakan pelbagai jenis Pau panas dan sejuk beku. Dah puas makan di kedai, bolehlah juga tapau Pau sejuk beku ini untuk dibawa pulang mahupun sebagai buah tangan buat keluarga mahupun kenalan. Antara Pau yang popular dan laku keras ialah Pau Keladi serta Pau Salted Egg Caramel. Wah, rare ni. Apa pula keistimewaan Pau Upsi ini sehingga menjadi sebutan ramai? Pau Upsi dimasak secara kukus mahupun dibakar. Itu yang beza dan uniknya Pau Upsi ini. Jadi buat anda yang berminat untuk mencuba Pau viral ini boleh menghubungi mereka di talian 019-364-2060. Apa lagi? Mohlah cuba. Sebenarnya lagu ini dicipta oleh saudara Apak dan diminta oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita untuk saya cari sebuah lagu yang sesuai untuk dijadikan lagu pelancongan negeri Perak. Jadi itulah bermulanya dan proses rakaman rasanya agak bukan sukar tapi agak lain daripada biasa lah. Kerana saya terpaksa pronounce bahasa negeri saya sendiri kan. Kalau selalu saya guna bahasa biasa. Agak merisaukan nanti takut timbul kejanggalan untuk menyebut perkataan tu kan tak sesuai ke apa pun. Tapi alhamdulillah semua okey. Saya berbincang dengan pencipta dan penulis lirik Ajim dengan apa tak lama pun saya dapat idea kata lagu yang begini awak buat. Dan apa pun dalam beberapa hari tu dia siapkan demo, kemudian bagi dekat Azim penulis lirik dan masa singkat lah. Benda tu terjadi dan masuk studio saya alhamdulillah dalam 1 jam ni saya buat. Baiklah, lagu Moh Kena Perak ni adalah siri penceritaan penjelajahan ke 12 zon di negeri Perak. Kesimpulannya, lagu ini menceritakan tentang 12 daerah dan juga 12 dialek di samping hidangan yang berbeza dan menyelerakan. Peranan saya dalam lagu ini adalah sebagai penulis lirik. Okey, alhamdulillah pertama sekali ini merupakan kolaborasi saya yang kedua bersama Harry Khalifah, Apak, selepas lagu Moh Beraya. Dan tercetusnya idea untuk buat lagu ni adalah apabila saya dapat request daripada MB Peja kita.
Katanya dia nak lagu Pelancongan Negeri Perak. Jadi saya fikir, tercetuslah satu inspirasi di mana kita nak letakkan sebuah peta di dalam lagu. Jadi kalau Mkomo semua nak tahu macam mana peta dalam lagu, kamu kena dengar lagu ni, kena tengok lirik dia betul-betul. Tanya Durian dah berbunga, moh kenal Perak. Tengok atas bukit mercu ipoh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kansar. Bandar Diraja tempat lahir labu sayur. Isi air sejuk tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa hangat hijau jom mandi di Latte Iskandar. Yeah, yeah, yeah. Hati rasa tenang bila ke Taman Gunung Lang. Gunung Batu Kapur indahnya mata memandang. Pantai bercahaya warna biru mok lawannya. Di Pulau Sembilan ada teman jatuh cinta. Oh Kak Lima nak ke mana? Katanya doyan dah berbunga. Yeah, yeah, yeah. Teman nak kabur istana pasir. Ku bina di pangkor untukmu sayang. Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.